Baik, kembali semula bersama kami di Rampai Pagi dengan membawakan kepada audio penonton segmen Sihat Minda untuk edisi yang pada hari ini. Kita akan membawakan tajuk Kesan Dadah pada Kesihatan Mental. Narasumber kita Alhamdulillah sudah pun berada di sebelah kiri Mahira, iaitu Yang Mulia Dr. Kartini binti Haji Tudin, pemangku pakar bersekutu Jabatan Psikiatri Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini Doktor, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gembira rasanya ya dapat bersama dengan Dr. Kartini pagi ini bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita ni yang menyaksikan pada pagi ini ya, ingin sama-sama mengetahui dan ingin juga mendapatkan penjelasan sekitar kesan dadah kepada kesihatan mental ni Mahirah ya. Ya, adalah penting juga untuk kita mengetahui ya bagaimana kesan dadah ini boleh menyebabkan faktor-faktor mungkin menjejaskan kesihatan mental kita ni. Jadi sebelum kita pergi jauh ya mengetahui berkenaan dengan kesan dadah ini, apakah itu dadah? Itu yang penting sekali sebenarnya. Itu soalan yang paling penting. Betul. Silakan Doktor. Terima kasih menjemput saya pada pagi ini. Sama-sama. So dadah ni merupakan istilah khusus lah pada bahan yang macam untuk mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan keseluruhannya. Kesihatan mental, kesihatan fizikal, tingkah laku seseorang itu akan berubah jika dia menggunakan dadahan ni. Dengan itu juga dalam tambahannya dadah-dadahan ni ya bahan kimia lah yang sama ada asli kah, tiruan kah. Kalau dimasukkan dalam tubuh badan tanya ni kalau dari segi macam secara kena injek kah, kena isap kah, kena makan kah, dihirupnya kah, bolehlah mengubah fungsi segala-galanya dalam fungsi tubuh badan tanian ni. Itu dah yang dadah ni lah. Menarik sekali ya. Maksud di sebalik dadah itu. Jadi apa sebenarnya ni doktor jenis-jenis dadah yang sering kali disalahgunakan? Banyaklah sebenarnya jenis dadah dengan, tapi yang seringlah yang diketahui umum kadang ataupun kami sebagai profesional kesihatan mental, kami jenis yang sering disalahgunakan ini sepertinya stimulan, halusinogen, cannabis. Berilah saya itulah kesempatan untuk menerangkan satu persatu. Pertama kali stimulan itulah stimulan itu dadah yang merangsangkan itulah sistem saraf pusat tani, iaitu central nervous system tani. Yang terdapat dua jenis stimulan ini. Satu jenis amfetamin like stimulan dan yang kedua tu cocaine. Itu pengambilan stimulan ini kan membuatkan orang itu rasa bertenaga lebih dari biasalah, berani berhabisli, macam lainlah, luar biasalah beraninya. Sama orang itu indah lama, ya macam bertenaga, indah lama, sama indah mengantuk. So contoh-contoh stimulan amfetamin like stimulan ini orang selalu tani dengar syabu, ais, methamphetamine. Itu contoh stimulan itu. Dan yang kedua halusinogen. Halusinogen ini macam gam, LSD, mushroomnya orang atau mushroom bukan yang mushroom yang tadi masak tu. Kulat bukan kulat yang kita masak tu. Bukan sama aerosol Kalau makan mushroom yang kalau ni kulat lain daripada yang kulat beracun mungkin boleh berhalusinasi. Benar. Dan ia halusinogen ni sekumpulan bahagian anulah dadah yang boleh mengubah persepsi pencerapan deria, terutamanya pandangan tani macam visual lah. Kalau kadang ia mengalami ilusi, halusinasi, macam dia dapat bezakan realiti dan fantasi atau tidak benar lah. Itu halusinogen. Dan yang seterusnya cannabis. Cannabis ni dadah atau ganja yang selalunya bahan dadah yang membagi gairah, bagi high kadang. Dan tu kadang macam naik nafsu makan tani lah. So begitulah macam itu. Baik, doktor ya. Tadi kita ni telah pun sama-sama mendengarkan jenis-jenis dadah yang seringkali disalahgunakan ya. Stimulan, halusinogen dan juga
cannabis ini tadi ya. Untuk seterusnya ni Mahira. Ya, untuk seterusnya mungkin kita ingin mengetahui juga perbezaan antara ubat dengan dadah ni, doktor. Mungkin boleh kongsikan bersama kita dan juga penonton kita. Ya, itu interesting question lah. Pasal ni orang sama je tu, dadah, ubat, sama je tu. Tapi kalau saya rumuskan, ada 3 kategori lah perbezaan antara mereka berdua ni, ubat dengan dadah. Saya boleh kategorikan bahagian dia punya manfaat, bahagian pengaruh pada otak dan minda, sama kesan sampingan. Yang dan tu ada juga boleh saya sentuh sikit pasal bahagian undang-undang lah. So, okey. So, bahagian kalau ubat ni, manfaatnya of course menyembuh tani, merawat penyakit tani. So, itu ubat kan. Tapi dadah indah semestinya macam itu. Yang memudaratkan. Itu bezanya. Pertama. Kedua, dari segi kesan sampingan. Kalau tani makan ubat, ubat itu ada kesan sampingan jual lah. Tetapi kadang secara minimum saja. Apa ni, seperti macam kadang paning kepala tani, kalau makan ubat tu panas badan, macam kadang-kadang mengantuk. So kalau tani memberhentikan ubat itu, maknanya ubat itu, ya kesan sampingan itu hilang. So that's ubat. Tapi kalau dadah, kalau tani makan menggunakan dadah, itu macam berkekalan lah. Kadang macam tani mau lagi. Itu kesan ketagihan lah, kesan sampingannya. So menyentuh pada tu. So ketagihan itu kalau ubat pengaruh pada otak dan minda kita, indah semua tu berjaya mempengaruhi otak dan minda kita. Tapi kalau dadah kesan mendalam, nanti saya boleh cakaplah kesan mendalam pada otak dan minda, fungsi otak dan minda akan kesan negatif lah. Dan yang kata saya akan sentuh sedikit saja bahagian undang-undang. Ubat, indah semuanya macam tani ubat itu penggunaannya ada banyak sekatan bah. Ada yang ubat-ubat yang tertentu saja ada sekatan kan. Tapi kalau dadah tu nada boleh digunakan dari segi undang-undang lah tania. So itulah yang bahagian antara perbezaan ubat dengan dadah. Okey, baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan fahamlah penonton-penonton kita ni ya, apa perbezaan ubat dengan dadah ini tadi ya. Kadang-kadang biasalah dibius sedikit ingau hati-hatinya, dibagi makan ubat penahan sakit bukan dadah kan dia, ingau hati-hatinya. Tetapi itulah ya, kita ni percaya ada sukat-sukat yang tertentu yang dibenarkan untuk dipakai sebagai ubat-ubatan kita ni. Seperti yang dibicarakan tadi juga di doktor ni ya, antara kesan sampingan dadah adalah ketagihan. Kalau kita ni mendengar orang ketagihan Pinadol lah. Jadi siapakah yang dikatakan penagih dadah ini, doktor? Okey. Tani pertama kali apa tu penagihan? Itulah definisi penagihan. Penagihan ni perihal orang itu ketagih sesuatu, dependent on something. So that's penagihan. Dan bila dengan istilah penagih dadah, bermaksud itu ketagihan dadah, dependent on dadah itu. Orang yang mengambil dadah, individu yang mengambil dadah ni, ia bertujuan dengan kegunaan yang salah lah. Sama ya kadang ia very dependent on the drug, so ia mau lagi ketagihan. Dan lebih bertahan lama ketagihan itu, termasuk itulah impak yang negatif pada ia punya fizikal, daripada mental. Sekarang tingkah lakunya juga dia itulah secara tidak langsung juga boleh itulah tercecah akibat penyalahan gunakan dadah ni. Ya, betul sekali. Jadi itulah ya antara kesan sampingan dadahan ya, itu dengan kesan ketagihan ini bergantung kepada ubat tersebut. Ya, kalau dimakan katanya lain rasanya. Betul. Jadi memang berbezalah dengan ubat. Kalau ubat umumnya tidak meninggalkan kesan ketagihan. Kalau dadah ia akan meninggalkan kesan ketagihan. Jadi ingin juga kita mengetahui apakah sebenarnya punca ketagihan dadahan ini. Bermacam-macam punca ketagihan dadah. Kita boleh dari segi kimia, dari segi ia punya alam sekitar, seorang individu itu. Kalau dari segi kimia otak,
apa namanya, banyak penyelidik luar negara lah mengatakan kimia dalam otak yang boleh menolong otak tani berfungsi atau Betul. apa akan diganggu oleh dadah ni. Jika pengambilan dadah tu berlebihan, terlampau banyak juga, itu akan memberi ketagihan kepada otak tani kan. Apa namanya, itu dari segi kimia. Dari Betul. segi faktor alam sekitar. Alam sekitar bermaksudnya bukannya alam fauna. Dari Flora segi dan fauna kehijauan. Ya. Itu dari segi persekiratan sosialnya. Orang sekeliling. Orang sekeliling. Terutama kalau pertama kali pengambilan dadah tu, selalunya kumpulan sebaya, kawan-kawan yang boleh mempengaruhi. Itu faktor-faktor punca-puncanya betul. Ketagihan pertama sekali. Nyaman ni, syok ni yang bagi kau bertenaga, bagi kau indah tidur ni, yang bagi fokus, pengaruh kawan. Kita mau lagi. Betul. Jadi ketagihan. Kadang-kadang masalah persekitaran seperti kekeluargaan, perhubungan, pekerjaan juga, pembelajaran. So stres-stres dalam kehidupan boleh menjadi punca-punca orang ketagihan mau lagi dadah. Ya, jadi ianya bermula daripada masalah malas peribadilah. Mungkin dari segi kekeluargaan dan sebagainya. Jadi ini boleh mendorong kepada mereka kepada sikap depresi dan ialah kalau salah memilih kawan mudah terjebaklah dengan perkara Penyalahgunaan dadah ini Betul. tadi ya. Baik, seperti yang diketahui umum ni doktor, penyalahgunaan dadah ini memberikan kemudaratan kepada penggunanya. Jadi apakah kesan-kesan dadah terhadap mereka ni? Adakah kesan jangka pendek, sederhana dan juga panjang, macam mana doktor? Kan tadi saya sentuh mengenai punca-puncanya juga. So punca-puncanya berkaitan dengan kesan-kesan kepada kehidupan mereka. Okey. Saya tidak fokus kepada kesihatan mental dalam soalanannya, menjawab soalan ini. Yang penting saya rasa komplikasi bahagian fizikal, terutamanya ada jangkitan kadang-kadang, komplikasi bahagian sosial dan kesan negatif pada fungsi otak. Okey. Dari segi otak yang seperti saya sentuh tadi pasal kimia di dalam otak ni. So kimia tania, kalau tani menggunakan sesuatu bahan-bahan kimia atau dadah, itu akan memastikan otak tani ia punya keseimbangan kimia dalam tani punya otak itu berubah bila dia menggunakan dadah. Kerana ada satu kimia kita sebut dopamin. Dopamin ini antara kimia dalam otak tani yang boleh merangsang membagi motivasi ke tani secara alamiahnya, secara natural. Tapi jika additional dadah yang dari luar, dari substans luar masuk ke tubuh tani, ini akan tidak menseimbangkan kimia dalam kita punya fungsi otak. Okey, itu pertama. Bila sesuatu tidak berfungsi, tidak seimbang, bermaknanya segala yang kita punya fungsi dalam kita punya badan, dari segi fizikal, daripada kita kognitif kita, pemikiran kita akan berubah, tingkah laku kita akan berubah. Itu dari segi kimia. Dan yang ketujuh dari fizikal sama juga. Kadang-kadang boleh dadah tu, dan setiap yang saya katakan tadi, ubat ada juga kesan sampingan. Tapi kalau dadah berlautan menggunakannya, boleh membuatkan organ-organ dalaman kita rosak. Okey. Dan yang ketiganya, seperti yang saya tadi kata, jangkitan. Kalau sekiranya mereka menggunakan dengan suntikan, kalau berkongsi jarum itu boleh jadi jangkitan seperti HIV, hepatitis, infection liver tani kan. So itulah yang memudaratkan. Dan saya sentuh kepada sosial. Kalau ia ketagihan, ia mau semua kehidupannya, seluruh kehidupannya tu difokuskannya untuk pengambilan dadah. Pengambilan fokus daripada duit. Ia mau membayar dadah tu, duit semua untuk dadah. Makna expenses kehidupan yang lain kurang. Bila expenses kurang, yang lain, zat-zat yang lain, kesihatan, makanan yang lain kurang, bahagian untuk tanggungjawab keluarga kurang, nafkah keluarga kurang. So untuk menyebabkan
perhubungan kekeluargaan, marriage, perkahwinan, semua rusaklah. Kawan-kawan pun indah berapa mau jual pasal tingkah lakunya lain tasyan tu. So anda tu kena kawan kan. So kirakan ia ada lagi ada sosial kali kawan-kawan lagi tu kurang juga kan. Dan dari bagi segi pekerjaan, okay? Kalau pekerjaan boleh mengimpakan negatif pada pekerjaan, terutamanya ia fokus on the dadah, indah lagi fokus on kerja, so boleh kehilangan kerja. So ni kirakan orang vicious cycle lah. Kitaran yang keganasan lah. Kalau ni nada berdadah, dah tu mengambil dadah lagi, duit, nada keraja, semua yang hilang. So berputar-putar lah semula lagi. Stres ngambil dadah lagi. So itulah kemudaratan lah kepada keseluruhan kehidupan penggunaan dadah ni lah. Jadi ianya lebih kira macam jadi imunnya sudah kali ya. Ia sudah macam tanpa ada dadah ni, ia akan rasa macam tercari-cari. Jadi memang banyak ya antara kesan-kesan negatif sebenarnya dadah ini kepada kehidupan seseorang individu yang ketagihan dadah ni. Mungkin doktor dapat mengongsikan juga kepada kita dan juga penonton kita. Kalau kita melihat sekarang ni, kesan negatif kepada kehidupan pengguna dadah ni sangat-sangat menyedihkan ya. Dan kalau kita boleh tahu, adakah ianya memberi kesan kepada kesihatan mental mereka juga ni, doktor? Ya, saya setuju. Memang memberi kesan mental. Saya sambung tadi saya kata is vicious cycle kan. That vicious cycle macam kurang kewangan, nada keluarga masuk ke sokong nada keraja, nada matlamat hidup nada setiap hari bangun pagi mana dadah kan mengambil dadah. Nada ada tempat lain lagi kan dibuatnya tu. So kirakan semua nada sosial, nada perhubungan. Kan tani manusia alami manusia ni tani mau ada kawan, tani mau disayangi, tapi nada orang sayang. So ini menyebabkan satu kemurungan. Dan tu dua beruri macam nada orang aku macam banyak terlampau fikir, nada tempat untuk meluahkan perasaan, nada tempat untuk distract themselves, macam nada mau beriadah juga, nada mau bekerja, pasal kena berhentikanlah barangkali pasal dengan kerajaan ni itu bahagian itulah. Dan stres ni berkekalan. Jika stres kemurungan, stres beruri ni berkemurungan boleh jangka masa yang panjang, jadinya menjadi psikosis. Okey, itu kirakan indirect effect daripada daripada penggunaan dadahan daripada pasal stres tu jadi psikosis, kemurungan begitulah. Tapi kalau dari segi directly, tapi balik saya kata pasal kimia dalam otak tani lah yang menolong tani berfungsi, berfikiran dan otak tani ini berfungsi directnya dadah tu boleh kadang-kadang dalam dokumen itu yang saya bilang tadi pasal kimia tu terutamanya kalau dokumen for example contohnya menggunakan syabu amphetamine like stimulant syabu. So bila syabu tu digunakan, so kita punya fungsi otak itu indah stabil bila fungsi otak itu stabil kan fungsi-fungsi kimia itu boleh menstabilkan kita punya pancara indera, tani punya perception dan berfikiran. So kalau indah stabil menjadikan psikosis, itu direct effect tu. Untuk kesihatan mental penagih atau penggunaan dadahan ni lah. Itulah yang direct on the indirect effect lah. Pokoknya memudaratkan. Jadi ingin kita diketahui juga ni doktor mengapa mereka mengambil dadah ni untuk inilah mengapa mereka ini mengambil dadah ini. Adakah mendatangkan keseronokan kepada mereka ataupun jalan ada penyelesaian penyelesaian bagi mereka? Menurut doktor sendiri macam mana? Walhal perkara ini akan mendatangkan negatif impact di masa depannya. Dari segi kadang-kadang kalau saya kata satu pengaruh kawan itulah. Kalau ia macam stres yang ngalih ada saya mau sesuatu yang membuatkan saya happy saya gembira, saya indah ngalih-ngalih dah cepat tidur, saya mau macam kalau boleh malam tu sampai aku ke akhir-akhir tidur supaya boleh buat kerja, boleh fokus kerja. Itu satu itu satu. Kedua mungkin disebabkan ia mau satu klik dengan kawannya kalau yang mengambil dadah bukannya kawan kami kan. Macam itu boleh jual lah. Itu yang kedua. Ketiga, kadang-kadang
sifat yang macam dia kata nada lagi alirannya untuk ia memfokuskan bah. Artinya dadah ni syok je nya macam itulah. Dah social je nya, okey je lah nya. Dapat ku happy, nya ada ku ingau kehidupan lain. Kirakan form of escape lah boleh je macam itulah. Itulah sebabnya kenapa mereka mengambil dadah ini tadi ya. Membimbangkan juga ya. Jadi tadi doktor ada menyatakan ataupun menyebut mengenai dengan psikosis ini. Saya kurang faham dengan psikosis ini ya. Apa terma psikosis ini sebenarnya? Jadi mungkin boleh diterangkan gejala psikosis yang berlaku sebenarnya kepada penagih dadah ini tadi. Alhamdulillah, ini peluang saya untuk beritahu apa itu psikosis. Okey, psikosis ni adalah gangguan kesihatan mental yang ia punya penghidap itu ia dapat membezakan antara fantasi dan realiti. Okey. Psikosis ini boleh berlaku melalui halusinasi. Seperti orang mendengar suara gaib, orang lain dah dapat dia dapat apa ni mendengar, ada kan kau dengar tu? Ada aku dengar, tapi orang lain dah dengar. Halusinasi tu. Dan halusinasi ni juga kalau macam ia melihat bayang-bayang, image-image juga kan, orang lain dah dapat tu. Dan lepas satu juga kalau ia rasa macam ada merayap-rayap barang-barang dalam ia punya skin ni kan, kulitnya, boleh je orang lain ada kan yang mana ada kawangannya tuihnya macam tu. Kadang ada tercium bau, orang lain ada ngalaminya lah. Itu kiraan itu bahagian halusinasi psikosis. Ada juga bahagian psikosis ni, especially penagih dadah juga lah, and penyakit kesihatan mental juga. Mereka ni mengalami delusion. Delusion ni macam apa namanya, kepercayaan yang pelik yang nada ada asas kukuh bah, nada munasabah. Ada macam yang orang tu kan bunuh aku tu nya, orang ani anunya, orang ani ani. Baik indah munasabah macam ni benar macam orang lain ada nak anulah, ada percaya jua macam ia saja yang percaya dengan kukuh. Delusion tu. Dan tu bagi orang macam penagih dadah ni, kalau penyelidik dari luar negeri, ada apa namanya lazimnya lah gejala psikosis ni lebih kerap untuk mereka yang menggunakan stimulan. Berdasarkan kajian luar negara baru-baru ini, seramai 36.5% yang penagih dadah ni yang jenis stimulan amphetamine mengalami gangguan psikotik. So tinggilah dia punya peratus. Apa namanya, saya berbalik lagi semula kepada psikosis satu, tinggikan sudah tu apa namanya orang yang gejala psikosis dalam penagihan dadahan ya. Kalau gejala psikosis ni mengakibatkan yang tadi hallucination, delusion, indah je tu macam indah je orang lain dia percaya aku, so kadang ia marah, so ia bertindak indah rasional. Sebenarnya penagih dadah ni mengambil dadah ni untuk mendapatkan sensasi psikosis ni kan ya? Bukan kita. Memula dorang mau happy, dorang mau kadang macam kalau penagih dadah ni satu yang kata ada tenaga bah. Kadang mau tenaga tu yang cukup dan fokus tinggi, happy. Itulah. Dan tapi kadang side effectnya dapat psikosis ini. Kalau terlampau banyak, semua orang kalau kirakan 36.5% satu mengalami gejala psikosis, maknanya berbahaya pada kita punya komuniti kan, ahli keluarga, kanak-kanak, sekeliling. Itu kadang macam ya halusinasinya tu lain kan, macam benda-benda lain. Kadang kalau ia akan membunuh benda tu tapi nak nampak pakai pisau, orang lain dinampaknya boleh kirakan salah dari segi undang-undang. Itu yang bahayanya lah kita. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi doktor telah menyebutkan berkenaan dengan punca penyalahgunaan dadah ni adalah stres. Jadi apakah langkah-langkah untuk menangani stres yang boleh menghindari dari penyalahgunaan dadah tu? InsyaAllah stres ni boleh diatasi insyaAllah. Pelbagai cara tani ungkayahkan dalam hidup tani untuk tani itulah lebih sihat, tani terlindung daripada tingkah laku yang memudaratkan diri sendirilah. Pertama sekali dari segi rohaniah tania, kita mencari ketenangan dari segi rohaniah kita. Macam for example kalau bagi orang Islam, dari segi beribadat, mengerjakan solat, berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta ketenangan, dilindungi daripada kurang baik. Dan bagi yang bukan Islam, boleh mempraktikkan agama masing-masing. Dan dari segi tujuan kita, dari rutin kehidupannya bermaksud cukup tidur.
Okey, beriadah tu cukup, Ya. exercise. Ni orang me time macam kalau tani perempuan Healing. Healing. Kadang orang facial massage seminggu sekali kadang-kadang itu mengurangkan stres riadah tu. Dan dari segi pemikiran kita juga, pemikiran lebih positif ni orang now self love. Banyak orang kata self love, menyayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain. Lagipun jangan ni orang ada toxic relationship dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri toxic juga, macam mengata-kata yang kesat untuk diri aku ni nak pandai, aku ni tidak boleh macam itu kirakan toxic untuk diri sendiri. Itu menyebabkan peningkatan stres diri sendiri dan mengurangkan self confidence, keyakinan kita. Okey. Dan yang paling penting juga, kadang-kadang tanian ni kata stres kuih, tapi indah tahu apa punca stresnya tu. Kadang macam stres, apatah yang kau streskan? Apa kau buat? Kenapa? Nah, Stres yang tidak berasas itu yang paling susah tu. Itu yang boleh membuat vulnerable dalam pemikiran kita untuk mencari sesuatu yang memboleh kita akan happy. Sedangkan punca stres tu tani dah tahu. Okey, itu dari segi pemikiran. Okey. Baik, Alhamdulillah. Itulah sedikit perkongsian daripada Yang Mulia Dr. Kartini binti Haji Tudin. Mudah-mudahan dapat diambil baiklah oleh penonton-penonton kita ni pada pagi ini, segala apa yang telah pun disampaikan tadi. Apapun Doktor, masa sangat mencemburui kita ni sekarang berada di penghujung segmen Sihat Minda ini. Mudah-mudahan kita ni ada kesempatan lagi nantilah untuk bersama membawakan tajuk yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba, Doktor jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.